Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini teacher nak tunjukkan macam mana kita nak buat soalan chapter penjelmaan mengenai topik subtopik putaran. Okey? Okey. Jom kita start. Okey, so kita ada soalan dekat sini. So teacher nak sentuh dulu untuk hari ini dalam video ni berkenaan dengan putaran sahaja dulu. Okey? Contohnya soalan yang melibatkan putaran adalah soalan B dan soalan E ya. Okey? Alright. Sebab kita dekat sini ada R as a putaran. Okey? Ikut arah jam pada asalan. Alright. Now. Okey, so teacher nak tunjukkan dulu. Okey? Alright. Tengok soalan nombor B. Dia kata R square. Bila dia kata kat sini R square, bermaksud dia adalah bersamaan dengan R dan R. Betul? So, dalam penjelmaan, kalau kita jumpa ada dua combination dia ni, maksudnya kita harus bermula daripada belakang. Okey? Okey, kita kena start dekat R. Tapi sebelum tu, dekat mana asalan? Titik asalan adalah dekat sini. Kosong-kosong. Okey? Alright, now. Nampak? Kita keluarkan dulu ya, kedudukan koordinat setiap satu. Okey, kita keluarkan dulu. So, kita keluarkan yang ini. Okey, yang sini Okey, ni kita letak nombor 1. 1, sini 2 dan sini 3. Okey, so koordinat 1 kita adalah berapa? Adalah 4, 1. Okey, 4, 1. Okey, koordinat 2 kita adalah berapa? 2 dan 2. Okey, 2 dan 2. Okey, dan koordinat yang ketiga kita adalah kita boleh letak situ as a berapa tu? 2, 5. Okey, 2 dan 5. Okey. Sebelum kita start. Alright. Okey, dalam topik penjelmaan ni, kalau kita tengok bentuk graf kita, ini adalah kuadran yang pertama. Okey. Ini adalah kuadran yang kedua. Dan sini adalah kuadran yang ketiga. Okey, ini adalah kuadran kita yang keempat. Alright, untuk kuadran yang pertama ni, kuadran yang pertama, nilai kita adalah positif dan positif. Maksudnya X kita positif, Y kita pun positif. Betul tak? Untuk kuadran yang kedua, nilai kita adalah Y kita positif. Okey, X kita akan jadi negatif. Nampak tak? Dapat si X kita negatif. Okay. Untuk kuadran yang ketiga, nilai kita adalah negatif dan negatif untuk paksi X dan Y. Alright. Untuk kuadran yang keempat, nilai X kita positif dan nilai Y kita adalah negatif. Okay. Alright. Kita cuba bawakan ni ke atas sikit supaya kita boleh nampak dengan jelas. Okay. Alright. Okay, faham ya? Okay, so macam mana kita nak buat? Nampak? Sekarang dia kata putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Okey, asalan kita adalah kosong-kosong lah maksudnya. Jadi, sekarang ni kita berada pada kuadran yang pertama. Kita nak pergi sekarang ni ke kuadran yang keempat. Sebab apa? Sebab kita gerak ikut arah jam. Maksudnya, putaran kita akan pergi ke bawah. Masuk kat sini. Betul? Alright. Now, kita tengok macam mana calculation kita nak buat. Okey, senang cara dia, kita swap ataupun kita switch kedudukan dia. Maksudnya, sini 1 untuk paksi Y, kita pergi masukkan dekat paksi X. Lepas tu yang 4, masuk dekat paksi Y. Okey, sini pun sama, 2 dengan 2, swap saja, 5 dan 2. Tapi kita kena ingat, bila kita masuk dekat bila kita masukkan dalam kuadran yang keempat, nilai X kita positif, nilai Y kita akan jadi negatif. Negatif, negatif, negatif. Okey, jom kita plot kat sini. Okey, so first kuadran pertama kita akan dapat berapa tu? 1 negatif 4. X1, Y negatif 4. So kat sini. Yang kedua adalah 2 dan negatif 2. Dan yang ketiga adalah 5 negatif 2. Dekat sini. Okey, kita combinekan line kita. Okey, kita buat bagi kemas sikit supaya kita nampak bentuk tu. 1. Okey. Kita tebalkan sikit dia punya. Okey, kita masukkan lagi garisan.
Okay. Alright. And then here. Nampak tak? Dapat dah kita punya bentuk. Nampak? Okay. So ini konsep dia. Alright. Macam mana kita nak rotate ataupun kita nak buat putaran pada ikut arah jam. Okay. So itu yang pertama. Baru kita gerakkan yang pertama. So kita nak sekarang ni kita dah berada pada kuadran yang keempat. Kita nak pergi pula masuk ke kuadran yang keberapa? Sebab ikut arah jam ketiga. Nampak tak? Daripada sini kita nak masuk ke sini pula. Okay. So sekarang ni kita tengok. Okay, kita kirakan sahaja masuk ke kuadran ketiga. Now, bila kita nak tukar kedudukan lagi sekali, kita swapkan saja lagi sekali. Tak ada masalah. Okay, insyaAllah jawapan kita akan betul. So sini 4 masuk 4 dengan 1. Okay, swap dulu. Swapkan dulu nombor. Okay, swapkan dulu. 2 dan negatif 2, 5. Okay, lepas tu kita tengok. Kuadran yang ketiga semua sekali akan jadi negatif. Betul? Jadi, sini pun negatif, sini pun negatif, sini pun negatif. So, kita masukkan sahaja, plotkan sahaja kedudukan dia, iaitu kita akan dapat berapa tu? Sekarang negatif 4, 1, negatif 4 dan 1. So, sini. Lepas tu negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2 sini. And then negatif 2, negatif 5, negatif 2 dan negatif 5 dekat sini. Okay, betul Okay, alright. Kita masuk. Kita plotkan kita punya kedudukan kita. Right, 1. Okay, and then kita masukkan lagi supaya kita nampak. Okay, yang ini kita nak buat bagi kemas sikit supaya kita nampak. Okay, and then kita plotkan lagi yang last part. Kita nak combine. Nampak tak? Yes, itulah bentuk kita untuk soalan apa ni? Untuk soalan B. Jawapan untuk B kita. Itulah kedudukan dia. Okay, kita hanya swapkan sahaja. So ini adalah soalan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rotation ataupun putaran, okay, yang melibatkan point dia, sudut putaran ataupun titik putaran kita, iaitu pada titik asalan. Okay, alright, kita tengok satu lagi soalan. Okay, kita clearkan sikit semua sekali ni. Alright, kita clearkan semua sekali ni. Kita tengok soalan untuk yang E. So untuk soalan yang E, dia minta R dengan T. So, R dengan T macam biasa, kita kena start kat bahagian belakang, iaitu dekat T. T apa? Translasi. Translasi kita adalah 0, 3. Okay, ini adalah untuk paksi X. Okay, saya terangkan sekali Arung, okay? Dan ini adalah untuk Y. Bila Y positif, bermaksud kita naik atas 3 kali. Okay, kita naikkan dia 1, 2 dan 3. Okay, kita naikkan kat sini. So, ini bentuk kita sekarang. Kat sini kita punya bucu dia. Okay, plotkan. Sini 1, 2, 3. Okay, gariskan 1, 2, 3. Lepas tu kita turunkan dia kat sini, kan? Betul tak? Sini 1, sini. Okay, alright. Okay, kita naikkan dia dulu. Okay, untuk kita punya jawapan E, alright. Okey, selepas itu, kita cuba elok sikit supaya kita tak confuse bentuk dia, okey. Kita naik berapa tadi? 3 kan? 1, 2 dan 3. Jadi bentuk kita sekarang kita guna different color. Okey. Kita punya 1, 2, 3. Okey, macam ni. 3 kat sini kita punya. Okey, tebalkan sikit dia punya. And then kita masukkan lagi kedudukan kita. Okay, sini pula 2. Okay, and then kita masukkan lagi 1 kat sini. Pada sini ke sini. Okay, ini dia dah naik 3 Dia dah naik 3. Okay, cuba padamkan lengkuk yang ini. Okay, nampak kita dah naik. Alright, so kita naik 3. 1, check balik. 1, 2, 3. Okay, betul kat situ. Lepas tu, okay, kita keluarkan koordinat kita. Okay, yang baru
Koordinat kita yang baru, katakanlah kita buat sini as A. Ni A, ini B dan ini adalah C. So koordinat A kita adalah berapa tu? 28. Okey, 28. Okey, koordinat B kita adalah berapa ni? 25. Okey, 25. Okey, koordinat C kita adalah 4, 4. Okey, 4, 4. Now, kita nak rotate pula. Okey, translasi done. Now, kita nak rotate. Okey, kita nak rotate R. R kita berapa? Putaran 90 darjah ikut pada asalan. Asalan kita ni lah, sini. Okey, so ingat, sekarang kita berada pada kuadran yang pertama. Okey, kuadran yang pertama. Kita nak pergi masuk ke kuadran yang keempat. Ingat, kuadran keempat nilai X kita adalah positif dan Y kita adalah negatif. Nampak tak? Positif X kita, negatif Y kita. Jadi, kita swapkan dulu. Jadi, kita akan dapat berapa kat sini? 8. Okey, dengan 2. Swapkan dulu. Okey, swapkan dulu. 5, 2. C kita berapa? 4 dengan 4. Okey, check. Kita punya X mesti positif. Tapi kita punya Y mesti negatif. Negatif, negatif, negatif. Okey, okey. Now, kita plotkan. Okey, 8. Okey, kat mana tu? 8 dengan 6. Sini 7 Sini 7, sini 8. Okey, sini. 8 negatif 2. Okey, 8 negatif 2 sini. Okey. Lepas tu 5 negatif 2. Okey, 5 negatif 2 sini. Okey. Lepas tu 4 negatif 4. 4 negatif 4 sini. Okey. Alright, kita plotkan. Sambungkan join kita tu. 1. Kita buat tebal sikit punya bentuk. And then insertkan line kita. 2 dan 3. Kita masukkan. Siap. Inilah jawapan kita. Faham? Okay, so ini adalah jawapan kita untuk E. Itulah jawapan kita. InsyaAllah jawapan kita akan betul. Betul, okay? Alright. So, jangan lupa subscribe YouTube channel Teacher. InsyaAllah Teacher akan upload banyak lagi video. And satu lagi video lepas ni, this is the part 1. Yang part kedua, Teacher akan upload. Okay, macam mana kalau putaran kita diberi titik putaran? Macam mana calculation kita nak buat? Senang saja insyaAllah. Okay? Alright, jangan lupa subscribe YouTube channel Teacher. Okay? InsyaAllah. Assalamualaikum semua.